أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sahabat, siapa yang boleh online boleh kita bertemu di pagi ini. Sebenarnya pagi ini kita nak buat remedi, tapi mungkin saya anjak selepas Zuhur. Hari ini kita nak sembang sedikit isu. Sebab semalam pun, Waalaikumsalam Puan Jun, ada sahabat kontak lah. Bila kita bicara pasal gout, ada sahabat yang dengar dia kontak. Ada kontak masalah gout lah. Tapi saya kata cuba rujuk balik apa yang saya live mengenai gout. 2 kali saya buat live, satu dalam grup yang ambil kursus bersama dengan saya, lihat dalam grup, satu berkaitan dengan remedi sedikit, dan yang kita live umum ada juga sebut mengenai remedi. Lebih kurang 2 hari lepas lah kalau tak silap saya. Tapi hari ni kita nak simbang satu lagi, kita boleh kata remedi untuk menurunkan asid urik, iaitu kopi. Kalau kita Google memang disebut. Ini contoh kopi lah yang saya minum. Ini cappuccino. Saya memang penggemar cappuccino. Dan kalau Awang ada dalam live ni, saya nak order juga daripada Awang. Awang dia keluarkan kopi Tajul Muluk. Saya telah diberi percuma dan saya test. Okey juga kopinya, walaupun dia tidak kontennya dari segi kuantitinya tidak sebanyak cappuccino. Cappuccino dia ada lebih daripada kopi-kopi lain. Sebab dari segi gramnya berapa gram disebut di sini? 40 gram. Kebanyakan kopi dia isi hanya 30 gram sahaja. Okey. Sama jugalah dengan Tajul Muluk, ada yang 25 gram. So cappuccino ini ada 30 gram. Saya ambil cappuccino sebab kontennya banyak, dan ada orang yang tidak mahu tebal, dia akan bahagi 2 atau bahagi 3 daripada cappuccino. Saya tadi nak buat cappuccino tapi termasuk air suam, jadi tak jadi. Jadi saya buat semula. So ini kopinya. Buat semula nak bagi jangkau sedikit. Alhamdulillah. Yalah, jadi banyaklah kuantiti minum kopi pagi ni. Terpaksa buat tambahan sedikit. Okey, betulkah kopi ini membantu mengeluarkan uric acid? Itu kita boleh tanya di internet, tanya dalam bahasa Inggeris, what coffee doing on your gout, on your uric acid. Dia akan beri jawapan. Kebanyakannya memberi sokongan lah bahawa sekurang-kurangnya kalau minum kopi itu menggalakkan kencing sebenarnya. Saya ada seorang adik yang selalu ambil daripada saya remedi untuk mengurangkan kesan kencing. Dia kerap kencing. Banyak kali satu hari dia kencing. So saya bagilah remedi, berkuranglah kencingnya. Tetapi dia kata susah betul nak kurangkan sangat. Dia nak kurangkan banyak lah, tapi tak dapat kurangkan. So lama-lama dia perasan apa yang menyebabkan dia kerap kencing ialah bila dia minum kopi. Selepas dia minum kopi, mungkin dia suka minum kopi gemar sebelah petang atau malam, jadi dia mungkin kerap ketandas. Bagi saya ambil kopi sebelah petang. Kalau malam kita berada di rumah tidak ada masalah kalau nak ketandas pun. Dan pagi pun saya ambil sebab kita sudah pencen, kita boleh ambil.
anytime. Anytime. Pergilah ke tandas. Sebab terutama bila kita ada masalah dengan bahan kumuh yang terpendam, tidak dapat dikeluarkan, tersimpan, ambil kopi dia akan bantu untuk mengeluarkan. Dan gout itu juga, gout ni dia memerlukan kesan diuretik. Kopi ini sejenis diuretik juga, walaupun dia tidak sekuat kalau kita ambil ubat, tapi dia membantu meningkatkan jumlah air kencing yang keluar, dan dengan itu juga dia membantu kita flushing out uric acid. Kita boleh minum air kosong dengan kuantiti yang banyak, tetapi untuk menggalakkan kita mengeluarkan urin dalam kekerapan ke ataupun dalam kuantitinya pun, kita minum kopi. Dan saya, sewaktu saya kena gout yang teruk hari tu, saya ambil medication satu. Saya memang tak sempat ke klinik. Kebetulan pula sehari sebelum raya. So, klinik yang berdekatan tutup. So, saya pergi ke farmasi saja. Saya beli. Sebab masa itu yang paling teruk, yang mana kita tak boleh nak berjalan. Tak masuk tandas pun tak boleh. Terpaksa pegang kaki untuk masuk tandas. Pegang kaki maknanya kita angkat kaki tu. Sebab kaki kalau tergantung dia sakit. Itu selalu berlaku pada orang gout. So, saya mengesok dengan kerusi. Sambil pegang kaki. Itu kalau saya pergi ke tandas lah. So, bila rasa lega sedikit, saya pergi ke klinik sebab saya perlu surutkan dia punya bengkak. So, kita kena beli anti-inflammatory medication. Medicine yang ambil yang cepat lah. Yang cepat memang kena ambil alopati punya. Yang homeopati ni mesti tepat. Saya memang ambil remedi homeopati juga. Satu, Colchicum autumnal. Dan yang kedua, saya ambil Calcareaca. Itu yang saya. Tapi dalam masa kita bengkak itu, kita ambil keradangan yang pertama sama ada aconite atau Ferrum phosphoricum. Itu dua yang saya lupa bila saya balik kampung, saya makan kambing, saya tak ambil sebarang remedi pun. Itu masalah. Kenapa saya kena gout hari itu? Saya balik kampung makan sesukanya, tetapi saya tidak bawa remedi. Remedi spare kita, Ferrum phosphoricum, Aconitum napellus. Kalau kita ada masalah dengan gout sendi-sendilah, Colchicum autumnale dan apa lagi? Belladonna bagus juga. Belladonna kalau ada bengkak, tiba-tiba bengkak. Tapi simptom dia lah yang kena rapat. Kalau ambil remedi-remedi lain, banyak kita nak tahu simptom dia. Tetapi yang paling awal sekurang-kurangnya bila kita salah makan, Aconitum jangan lupa. Dia bagus untuk keradangan tahap pertama. So, kesilapan saya tukar beg dengan anak saya. Saya balik sebab beg dia ringan. Saya nak lepas yang 7 kilo naik Asia tu. Jadi saya tertinggal remedi saya. Masya Allah. Dan kesannya itulah. Kesannya mendapat gout kali pertama yang saya sendiri boleh kesan. Dan berbalik pada klinik, bila saya pergi farmasi, saya beli bahan tu lah. Kebetulan farmasi itu, mula-mula saya ambil anak saya punya Ponstan. Kemudian saya pergi farmasi, saya beli ibuprofen dengan Ponstan. Ambillah untuk 2-3 hari, dia hilang bengkak. Kita sambung dengan homeopati punya ubat. Saya tak sampailah lagi masa untuk bicarakan Colchicum autumnale. Remedi ini memang remedi utama homeopati, tapi nanti satu masa bila saya sudah tulis panjang mengenai remedi ini untuk persediaan buku remedi herba homeopati ini, saya akan bicara satu masa. Walaupun remedi ini penting, bukan remedi rare, tapi saya akan bicarakan insya-Allah nanti kaitannya dengan gout. Itu penting. Sebab rupanya gout ni ramai yang bertanya. Saya masih minum kopi ya sahabat. Bagus ya. Saya dulu bukan minum kopi. Dah berapa lama saya pantang. Bila saya dalam keadaan sakit kronik tahun 90-an dulu, saya memang langsung pantang tak minum kopi dan tak minat pun. Cuma dalam 5 tahun
10 tahun yang terakhir inilah saya minum kopi. Tapi kesan kopi itu sebagai diuretik, sebagai menggalakkan pengeluaran air kencing, boleh bantu untuk flushing out uric acid. Dan saya memang, semasa saya teruk kena tu, saya memang teruk gout itu memang saya ambil kopi. Mula-mulanya kita fikir juga nak ambil ubat homeopati, lepas tu nak ambil kopi lagi. Tapi tidak semua ubat homeopati itu boleh diantidot oleh kopi. Tak semua. Tama-tama bila kita bengkak dan kita nak guna Anika. Anika dengan kopi, no problem kan? Cuba cek. Adakah Anika itu antidot dia kopi? Tak ada. Tak ada pun. Dan saya pun ambil Anika. Adakah Anika ini ubat untuk gout? Ya. Jika simptomnya bertepatan, yes. Anika boleh guna. Tapi saya nak bagi tahu satu. Bila kita dalam gout, kita nak solat, kita nak buat ada kerja-kerja dan kita terpaksa menggerakkan kaki kita. Terutama bila kita solat kan. Bila kita duduk antara dua sujud itu, kita nak duduk atas betis atau kaki sebelah kiri tu. Kita kena gout sebelah kiri. So, bila kita banyak kali duduk kat situ dan bila kita buat pergerakan pun, kesan pergerakan kita kepada tempat kita kena gout itu, dia akan berlaku seperti terseliuh, seperti lebam, seperti seumpamanya. Kesan daripada perlakuan kita itu menyebabkan simptom-simptom yang ada pada Anika. Ini kena faham. Walaupun kita kata remedi lain yang sesuai untuk gout, tapi dalam proses semasa kita sakit itu, kita telah menimpakan kesan aksiden ke atas kita punya kaki, ke atas jarak antara ibu jari kaki ke tumit tu, kawasan yang gout serang tu. Kita tindih dia. Bila kita tindih dia, menyebabkan dia lagi bengkak. Bila itu berlaku, remedi terbaik kita guna ialah Anika. Okay, homeopati lah. Masa kita inflame teruk itu, kita ambil lah alopati punya remedi. Tak apa masa sakit sangat tu, memanglah kita nak kena kurangkan sakit. Memang sakit sangat. Memang tak tahan. Saya tak pernah mengalami sakit sehebat gout ini. Dengan panasnya, dengan berdenyutnya, dengan membakarnya, dengan tak boleh bergerak langsung. Itu membawa kepada remedi Bryonia. Dan iyalah, kita hanya boleh bergerak bila kita berpegang pada kaki tu. Bila kita pegang kaki tu, kita angkat, okey. Kalau kita tak angkat, kita nak angkat kaki sedikit saja, sangat-sangat sakit. Okey. Itu tanda remedi lah. So, banyaklah petanda remedi untuk kita pilih. So, bila kita pilih banyak sangat remedi, mungkin berlaku ketidaksesuaian ataupun saling antidot, inimika antara remedi tu. So, pastikan remedi mana yang tepat. Antara yang saya sebut tadi, belladonna ke, bryonia ke, colchicum ke, semua itu ada satu atau dua remedi yang tepat. Guna sebanyak 2 remedi, tidak ada masalah lah. Setakat saya guna, alhamdulillah lah. Saya sekarang dah berhenti dah. Ambil ubat ni. Saya pergi farmasi ni kan. Saya dah berhenti dah. Berapa hari dah tak makan ubat. Apa yang saya nak tunjuk. Memang saya pergi. Ni membantu sahabat lah. Sebab ada sahabat yang telefon bertanya apa nak buat. Nak minta saya rawat. Saya kata tak boleh. Saya dah berhenti daripada rawatan. Saya saran pergi ke Kajang. Jumpa dengan Dr. Hassan ke. Ataupun Dr. Idris Abdul Samad ke di Ampang. Boleh lah. Ataupun ke Pusrah di Kampung Baru pun boleh. Okay. Ini ibuprofen. Ambil paling banyak lah 3 kali sehari. Saya tak ambil sepenuhnya. Hanya hari pertama, hari kedua je saya ambil. Lepas tu saya kurangkan. Ataupun Panadol tak berkesan. Panadol ambil lah 2 biji ke 3 biji tak berkesan. Untuk gout ni dia kena ambil anti-inflammatory
remedi. Ada mana pergi satu lagi. Ini bahan yang diguna juga untuk mengurangkan uric acid oleh farmasi. Colchicine. Colchicine ni, itu saya nak cerita mengenai colchicine ni. Dia adalah bahan, kalau tak silap saya, berada di dalam Colchicum autumnale. Sebab itu menyebabkan Colchicum itu satu remedi yang bagus untuk gout. Colchicine ni pun perubatan moden pakai guna, tapi dia guna bahan dalam bentuk crude, kasar. Kita gunalah bentuk potensi. Okey. Saya nak cerita itu bila sampai masanya. Sekarang sebab saya kena, angkara saya kena gout ni. Angkara kena gout ni. 2 minggu, hampir dekat 2 minggu, 10 hari lah saya tidak buat tulis buku. Sebab saya selalu hadap hari-hari. Sebab kita pencen ni, apa kerja yang boleh bermanfaat yang kita buat. Saya hadap komputer je. Tapi bila kena gout tu, tak tahan. Tak ada semangat langsung untuk kita asyik marah-marah. Tak ada semangat untuk nulis dan sambungkan kerja kita. So, itulah impaknya. So, menyebabkan saya berada di tahap remedi Bryonia baru. Tengah-tengah nak siapkan. Tak sampai pada C. Sepatutnya dah sampai pada C. Saya punya target. Tapi sebab angkara gout ni, itulah perginya. So, sekarang saya sebab dalam proses kesembuhan, insyaAllah dah okey dah. Dah 3 hari dah bawa kereta dah. Terbaik ialah kopi. Jadi kalau kebetulan awam pinta ada dalam ni, saya nak order lah, minta dia hantar Tajul Muluk punya kopi. Mungkin kalau tak cukup kuat, saya masukkan dua bungkus untuk 1 gelas. Ya, tapi orang tak ada pagi ni. Itu pengikut setia pelajar kita yang telah banyak kali hadir masa kursus sebelum dengan PPHM dulu. Ya. So, kopi membantu mengurangkan uric acid secara tidak langsung dengan cara meningkatkan pengeluaran air kencing yang mana di dalamnya mengandungi bahan yang boleh membawa kepada kita sakit. Sebenarnya bukan masalah uric acid saja, banyak benda yang mungkin buah pinggang kita perlu proses, perlu flushing out, banyak bahan yang boleh membawa kita kepada sakit. Kita harus ingat satu perkara, kita ni tidak semakin muda tapi semakin tua. So organ-organ kita, apa yang kita ada, urat-urat kita semua semakin kurang sihat, kurang fungsinya semakin tidak sebagus dahulu. So apa kaedah yang boleh kita buat? Kita carilah sebarang bahan yang boleh membantu. Dan penting juga pemakanan. Sekali lagi saya tunjuk, saya makan pagi-pagi ni roti gandum penuh dan biskut dan air. Dan bagus juga kalau kita nak ambilkan protein sedikit, kita ambil telur. Goreng telur sikit, telur mata ke, ambil bagus. Itu yang terbaik lah yang saya boleh cakap untuk bantu kita. Okay, kita perubatan alternatif memang kita support. Kita support guna ubat-ubat homeopati. Kalau kita ada kaedah rawatan, sahabat kita yang ramai pakar dalam urut, pakai dalam acupuncture kan, kalau boleh bantu, kita gunalah. Dr. Hahnemann di hujung organon dia ada sebut berkaitan beberapa sistem rawatan yang lain, yang mana dia kata, dia lihat kalau benda tu memberi kesan, maknanya dia pro ke arah gunalah kaedah tersebut selagi ia membantu kuasa kehayat kita untuk kembali sihat. Itu cek dalam para ke 290 ke 293 begitulah, ada disebut mengenai apa rawatan tu, saya lupa dah, boleh cek balik ya. So pagi ni saya bicara penakah kesan kopi membantu pesakit gout. Betul dari segi insya-Allah lah, itu cek dalam Google. Tapi kita cuma tidak jelas sama ada ia adalah kopi pure yang hitam tu ke, yang belum dicampur dengan yang lain-lain,
Itu wallahu alam, cek. Dia orang ni buat study je, buat study. Tapi kita ada banyak di offer dengan pelbagai jenis kopi, kita ambil yang terbaik. Rumah saya bukan saja cappuccino. Saya ada satu kopi rumah saya ada guarana ataupun Paulinia Sorbilis. Saya pernah promo dulu bila buat Pau Ana dulu, ada cappuccino, guarana cappuccino. Memang saya beli khas Shopee, guarana cappuccino. Ini pun kopi juga. Saya gila-gila lah makan sebab ini ada kandungan guarana untuk kita kata longevity ataupun untuk awet muda. Kita ada guarana dan dalamnya ada kopi. Saya gila-gila makan. So sahabat bolehlah, itu pandangan saya, kopi ni membantu. Sebab saya guna kopi semasa saya kena gout sehingga ke hari ini saya masih guna. Dan sekarang saya ambil 2 kali sehari, pagi dan petang. Kadang-kadang saya ambil 3 kali. Dan tidak ada masalah sangat dengan masalah kencing. Tidak ada masalah lah. Dia akan bantu. So janganlah kita kata, oh dia kering, kencing kerap, tak mau. Yang pentingnya kita kena flushing out uric acid. Sebab itu minumlah. Di mana kita tak perlu pergi bekerja, kita duduk rumah, minumlah. Kita kerap ke tandas tak apa. Sebab dia membantu untuk memulihkan kesihatan saya. InsyaAllah. Remedi hari ini yang saya nak bicara, remedi ke 95. Sama ada sebelum Jumaat ataupun selepas Jumaat. Okey. Ini Awang dah masuk ni, Awang. Nanti bagi tahu nombor akaun, saya nak beli Awang punya apa ni? Sambil iklan untuk Awang ni. Awang punya tajul mulut. Nanti saya nak 2 box hantar ke rumah saya, nanti saya bank in ya. Okey, saya promote kopi, tak kira lah guarana ke cappuccino ke. Ada juga tongkat Ali. Rumah saya ni ada banyak. Ni satu lagi. Ali Cafe. Ali Cafe pun ada. Cuma Ali Cafe ni, isteri saya tak suka, anak-anak tak suka sebab baunya kuat sangat. Bau kekopian dia kuat sangat. Jadi, jarang-jarang saya minum cappuccino. Ali Cafe. Saya minum lebih cappuccino dan juga lebih guarana. Dan selangi, untuk selang pula dengan Awang Pita punya tajul mulut. Tajul mulut, boleh hantar 2 box. Nanti tunggu lepas saya masuk duit. Hantar akaun WhatsApp kat saya, nanti saya masuk duit. Hantar 2 box. Saya selalu beli 2 box dalam Shopee. Kopi guarana gitu pun saya minta anak saya order 2 box. Bagus, sebab guarana, cek dalam buku Material Medika Homeopati, saya bicara 2 tempat. Satu tajuk guarana, satu tajuk Paulinia Sorbilis. Salah satu tu tidak lengkap. Saya ingat di bawah tajuk guarana itu lengkap terjemahannya. So cuba cek. Bagus. Kalau kita ada kopi guarana, bagus juga. Sebab apa? Sebab guarana dalam bentuk crude susah nak dapat di Malaysia. Harganya cukup tinggi. Dan saya pun memang ada sebotol yang dalam bentuk kapsul guarana ni. Memang saya selalu ambil. Dan bila saya ambil guarana, saya tak ambil kopi pun tak apa dah. Sebab guarana itu sendiri adalah sejenis kopi. Guarana adalah sejenis kopi. Dia ada bahan kafein di dalamnya. So kita boleh ambil tablet guarana. Bagus. Bagus juga. So sekarang ni kalau guarana campur cappuccino ni, white coffee Arabian, premix saya kata. Maknanya dia campur lah dengan susu semua dia. Bagus. Okey. Awang selamat Hari Raya Awang. Minta hantar kepada saya tajul mulut. Sahabat-sahabat yang lain pun nak bantu sahabat kita bisnes, boleh order lah. Saya pun nak order juga. Sebab saya ni banyak jenis lah. Tapi Awang make sure saya ni nak ambil dua sachet untuk 1 cup. Boleh Awang. Sebab tu saya nak order 2 box Okay, insyaAllah. Awang nama lain dia Tok Bomoh Kampung. Nama lain dia sewaktu dia belajar Homeopati dengan kita panggil dia Tok Bomoh. Kira orang yang banyak belajar mengenai herba. So insyaAllah tolong WhatsApp saya nombor akaun. Nanti saya transfer. Lepas tu boleh post. Termasuklah belanja post. Sahabat ya.
Pastikan hantar. Kalau tidak, kalau free tak payahlah. Biar kita bantu sama-sama peniaga Bumi Putra kita. So itu saja sembang pagi ini. Tunggu tengok jam 10.11 ke ataupun lepas Jumaat. Saya bicara mengenai remedi ke-95. Material medika homeopati. Remedi rare tapi masih relevan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada sahabat dapat online di pagi-pagi hari lagi sebelum pukul 8. Mudah-mudahan apa yang kita sembang pagi ini membawa manfaat untuk kita semua. Selamat minum kopi. Hari ini saya minum cappuccino. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat. Saya pun kena banyak ingatan pada diri saya sebab saya berkurangan selawat akhir-akhir ni. Sibuk dengan sakit sampai lupa. Okey, insya-Allah kita jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.